Okey Wan. Ya saya Ada di mana tu? Di rumah? ada di rumah. Assalamualaikum Abang Azrin. Assalamualaikum Azrin. Waalaikumsalam. Okey. Kita sekarang bersama dengan otai paranormal kita ni, Wan Tiger dengan Abang Azrin Muhammad. Orang-orang lama. Tak ada otai. Thank you Mr. Spasi. Terima kasih Berapa banyak. segan dengan orang ni? Dua orang ni berapa segan dengan dia orang? Kita lagi segan dengan dia. Pengalaman masing-masing. Ya betul. So, apa khabar Wan dengan Abang Azrin? Sihat Terima kasih Lin. Alhamdulillah. Wan okey Wan? Alhamdulillah. Syukur. Abang Fai sentiasa sihat. Mudah-mudahan lawan. Mudah-mudahan. Amin. Allah bagi kesihatan. Tapi biasalah kadang-kadang sakit tu Allah bagi ujian, Allah nak hapuskan dosa kan. Betul. Sakit tu pun salah satu nikmat juga. Betul. Hari ni pun ada cerita pasal lift juga sama dengan Wan tadi. Kenapa? Lift dalam lift. Cerita dalam lift lagi tak habis lagi. Abang Azrin nak cerita Daripada pasal minggu lift. lepas. Boleh bang. Kalau abang nak cerita pengalaman abang pasal lift bang. Teruskan. Terus bang. Sikit je masa tu pergi main bowling dengan keluarga lah kan. Dekat Kelang je lah. Tapi tak ada cakap kat mana lah kan. Masa tu dia tinggal barang seorang dah pergi ke bawah. Lebih kurang dalam pukul 10 lebih masa tu. Memang dah tak ada orang lah. Memang bangunan tu memang tak ramai orang. Bila kita naik, nak pergi memang seorang-seorang lah. Memang seorang-seorang. Tapi bila kita, yang herannya bila ramai orang, lift tu cantik je tutup buka kan. Bila kita seorang-seorang, tiba-tiba bila kita tekan tutup, dia tutup, lepas tu dia buka balik. Ibarat macam ada orang tekan kat luar tau. Benda tu boleh jadi 2-3 kali jugalah tekan. Masa dia nak tutup tu dia buka balik? Yup. Benda ni memang Masa tu berlaku siang ke malam bang? Malam. Pukul 10 lebih. Masa tu ada tertinggal barang. Tertinggal. Macam pukul berapa? Tersilap beg duit tertinggal kot. Apa barang pun terlupa dah, masa dah lama kan. And then cakap dengan dia asal kita ingatkan apa ni yang security kat situ kan. Lepas tu cakap dengan suara yang tak adalah tinggi tapi kuat sikit lah kan. Asal main lift ni, aku nak turun, tiba-tiba lift tu tutup, terus tutup, tu jalan ke bawah. Dia dah bergerak elok je sama juga masa nak naik tu pun sama juga. Masa nak tekan tu dia buka. Bila kita dah masuk lift tu, bila kita nak naik, dia tekan tutup, dia buka balik. Saya cakap ada benda ni kan, keluar masuk dalam lift tu kan, main kat situ kan. Orang nak mainkan aku kan, kau tak kenal aku siapa Dia cakap tak payahlah, aku malas nak layan ni. Dia tutup sendiri tu naik. Itu je lah, lain tak ada apa lah. Tapi seram tu tidaklah, cuma cerita je pengalaman dalam lift lah. Malas nak cerita benda yang kita nampak kan. Pengalaman lah. Sebab dalam lift malas nak melayan ni bang dalam lift ni dia memang ada satu penjaga. Penjaga tu memang kita tak nampak. Kalau Wan mungkin Wan tahu kot. Apa yang pengalaman abang? Saya tak tahu. Wan banyak ada pengalaman pasal lift ni, bangunan-bangunan bergali sana ABC. Saya tak tahu. Itu hari pun kerja pun sebulan je. Sebab apa kadang-kadang dekat bangunan tu juga mula line okey, lepas tu tak okey. Jadi maksud benda-benda yang banyak makhluk-makhluk yang suka. Tapi bang, gunakan. saya pun ada juga pengalaman bang dekat lift. Yup. Boleh cerita lah. Bagi orang jadi host. Cerita. Siapa ada pengalaman tadi cakap? Siapa? Saya dengar ada orang cakap ada pengalaman. Abang Fai lah. Abang Fai dia cakap ada pengalaman. Jadi apa dekat dalam lift. Masa
masa tu dekat ni bang, dekat sebuah resort dekat apa nama Port Dickson. Jadi saya tak perlulah sebut nama resort dia kan. Sebab resort tu masih lagi beroperasi kan. Pukul 7.45 malam, masa tu memang dah masuklah dalam rumah tu lah kan. 7.45 malam, tengok tak ada cawan, tak ada pinggan dekat rumah tu kan. Padahal kita ni dah goreng itu, dah bakar itu, dah bakar ini, kita nak buat makan-makan. Tapi tengok cawan tak ada, pinggan tak ada. So saya pun keluarlah dengan salah seorang anak saya dalam pukul 7.45 malam. Turun lift kan. Masa tengah turun lift tu bang kan, lift tu dia stuck dalam 30 second. Lampu tak ada, lepas tu dia start balik. Gitu bang. Hello? Ya, teruskan. Abang tengah apa? Tengah tengok apa yang bro alami. Okey, tak apa, cerita terus. Sebelum kejadian tu bang, kejadian tu, masa saya berdua dengan anak ni tengah tunggu lift tu terbuka, dekat betul-betul depan pintu lift tu ada satu macam bilik khas, macam tempat simpan hos yang apa nama tu kebakaran tu, hos tu kan. Dekat situ ada satu bilik tu, tiba-tiba pintu dia terbuka. Pintu dia terbuka kan. Saya dah perhati dah pintu tu, anak saya tak perasan. Lepas tu tiba-tiba dalam bilik tu gelap, suasana bilik tu gelap. Tiba-tiba macam ada spark, macam spark gitu. Tiba-tiba. Okey. Lepas tu dalam bilik tu ada satu macam lembaga macam wanita berambut panjang kat situ. Saya dah undur selangkah lah. Saya tak cerita apa-apa pada anak saya. Jadi bila pintu lift tu buka, kami masuklah dalam lift. Masuk dalam lift tu sampai tingkat yang kedua, tiba-tiba lift tu stuck dalam 30 second. Lepas tu dia on balik. So kami pun turunlah macam biasa sampai dekat tempat parking kereta. Sampai dekat tempat parking kereta, alamak, saya cakap dengan anak saya, Baba punya wash bag tertinggal lah, dekat situ ada duit lah kan. Lepas tu anak saya cakap, okey tak apalah, Baba tunggu je lah, biar saya naik atas ambil. Jadi saya pun tunggu kat kereta, anak saya pun naik. Anak saya naik sampai dekat tingkat 2, lift tu stuck juga. Tiba-tiba lampu off apa semua dalam 30 second. Lepas tu dia start, dia jalan macam biasa balik. Dia seorang-seorang? Dia seorang. Sebab yang kejadian tu saya tak cerita kat dia bang. Kalau saya cerita kat dia, mungkin dia dah lari cabut balik rumah. Betul. Lepas tu bila dah ambil beg tu, dia turun balik lift tu kan, pun sama juga bang. Tiap kali tiba dekat tingkat 2, mesti lift akan stuck tiba-tiba. Dia akan rare tu dekat 2 tu. Saya pun tak tahu kenapa lah kan. Rupa-rupanya bang kan, rumah yang apa ni, resort yang kami sewa pada malam tu bang, memang keras bang. Sebab okey, masa hari kejadian tu sebenarnya saya demam. Sebab pada siang tu saya kena hujan, apa nak buat preparation kan, untuk bercuti lah kan. Lepas tu apa ni, malam tu saya tidur awal. Saya pula tidur dekat ruang tamu, dekat sofa kan. Yang apa nama, wife saya dengan seorang lagi anak perempuan, dia tengah buat ni bukit lah, untuk bunga, sebab pada besoknya tu nak meraihkan anak sulung saya punya apa ni, tamat latihan tentera tau, dekat Port Dickson. So malam tu dia tengah buat bukit tu, tiba-tiba rumah ni dia ada 2 tingkat. Atas tu dia macam tangga yang pusar ni lah bang.
untuk turun ke bawah. Dia dengar bunyi orang daripada atas turun bawah. Tapi orang ni tak ada. Bunyi tum. Orang ni tak ada. Masa tu dia masih fikiran positif lagi. Mungkin rumah sebelah kot bunyi kan. Lepas tu bang, dalam pukul 10:30 malam bang, dekat rumah tu, pintu tombol tu bergerak sendiri bang. Seolah-olah macam orang daripada luar nak masuk ke dalam. Kejap berputar dengan sendiri. Jadi orang rumah saya ni takut lah kan. Wife saya takut lah kan. Ni apa hal ni? Orang salah rumah ke? Orang ada niat tak baik ke apa kan? Jadi wife saya dia, suruh anak saya yang lelaki, salah seorang anak saya yang lelaki ni, kau pergi check dekat bilik depan sana. Sebab dekat bilik yang main room dekat situ, bila kita selak langsir dia, kita akan nampak pintu masuk daripada luar tau. Sekali bang, anak saya cakap bang, dia kata nampak tombol pintu tu bergerak sendiri tapi orang tak ada bang. Berat juga tu. Jadi okey, lepas tu dalam pukul 12:30 malam, semua dah tidur bang, semua dah tidur. Jadi saya tidur dekat situ ada 2 sofa panjang lah. Yang saya tidur dekat satu sofa, yang isteri saya tidur lagi dekat satu sofa. Kita orang memang tak nak tidur dekat bilik. Sebab apa? Sebab kita perlu bangun seawal pukul 3 pagi untuk pergi ke padang kawat, untuk ni lah upacara tamat latihan tentera tu. Jadi dalam pukul 12:30 tu, orang rumah saya tengah tidur, sekali dengar bunyi bising, suara anak-anak macam bergurau senda lah kan. Biasalah anak-anak ni kan, kadang-kadang bila bergurau ni kadang-kadang suara terkuat kan. Betul. Jadi orang rumah saya ni kononnya nak bangun, konon nak marah lah. Korang ni tak hormat ke? Orang tua tengah tidur kan, apa semua kan. Korang bising-bising. Elok saja orang rumah saya bangun, tengok anak-anak semua tengah tidur. Bunyi tu automatically terus senyap. Bermakna bang rumah tu memang ada gangguan lah bang. Sebab bila kita tanya pada owner kan, rumah ni sebenarnya ada gangguan ke? Ada apa-apa ke? Owner tu tak jawab. Tak jawab soalan dekat WhatsApp tu. Dia sebenarnya bukan gangguan. Tak apa-apa, teruskan dulu. Jadi bang, kita keluar rumah tu bang, awal sikit lah, dalam pukul 2 pagi bang, kita keluar daripada rumah tu. Ni kawasan Port Dickson ni? Port Dickson. Tapi saya tak nak cerita lah dekat mana tempat dia tu. Sebab masa beroperasi kan. Itu je lah. Abang kata bukan gangguan. Habis tu macam mana bang? Dia sebenarnya bukan gangguan. Dia sebenarnya tempat penginapan. Dia punya penginapan pun dekat situ juga. Cuma kita tak tampak ataupun tak merasai dia lah. Dia memang menatap dekat situ. Sesiapa yang dia memang menetap dekat situ. Okey. Abang nak cerita sikit mengenai tentang alam gaib ni yang abang buat kajian Okey, dia ada beberapa part ataupun bahagian yang boleh dikatakan yang kita susah nak hidup dengan dia sebab ada beberapa faktor lah. Yang pertama, dia ada hidup di atas tanah. Yang kedua, dia ada hidup dia berumah dia berumah di atas tanah, dia berumah di atas bumbung kita, dia berumah di atas bangunan kita. Dan lagi satu, cara penghidupan dia tu yang macam Mimi cerita tadi tu memang betul. Dia punya penghidupan pun ada yang menegak, ada yang terbalik, ada yang serong. Serong ni dia berdiri dinding tu. Kaki dia kat dinding. Dia berdiri, kaki dia kat siling. Ada certain tempat lah. Kira macam satu bangsa makhluk ni, dia memang
memang duduk di, memang macam tu. Dia kaki dia dekat atas. Okey, yang abang pernah buat rawatan ni dekat Bukit Jelutong, Rawang. Abang tak nak dekat tempat lah. Syalam tu bang. Jelutong ke Beruntung? Beruntung Rawang. Beruntung. Alung Bukit Beruntung ni. Okey, teruskan bang. Kat sana abang buat rawatan. Ada benda api tercetus sendiri tau. Dia bakar Quran, dia bakar itu, dia bakar ni tau. Jadi kami pergi sana. Bakar sendiri. Dia bakar sendiri. Jadi maksud ada sesuatu makhluk yang memainkan sentimen membakar Al-Quran. Jadi kami pergi. Kami grup kita pergi dan buat siasatan kat sana dan kita pulihkan terus. Dia sebenarnya kan, makhluk ni kan, dia memang terbalik. Kaki dia memang kat atas. Tapi saya tanya Mimi tadi, rambut dia ke atas ke bawah? Kalau rambut dia ke bawah, dia jenis bangsa Pontianak tu. Jenis Pontianak, jenis Palestin, jenis hantu-hantu biasalah. Tapi kalau kaki dia dekat atas, rambut dia pun dekat atas. I mean dia tak terurai ke bawah tau. Itu jenis jin. Jin yang hidup alam yang kita tak nampak, yang memang kaki dia dekat atas, dia punya apa tu? Gravity dia dekat atas, bukan gravity dia dekat bawah. Faham tak? Macam tu itu dekat kawasan Rawang. Tempat lain abang belum nampak lagi lah. Tapi yang abang tahu lagi satu dekat Cameron Highland. Cameron Highland pun ada 3 jenis yang pijak bumi, dia pijak dinding dengan pijak siling. Itu memang ada. Sebab abang pernah menetap dekat sana dengan family. Memang tiap-tiap malam memang abang rasa dan nampak. Memang banyak gila. Dia punya perkampungan tu, ya Allah. Macam mana dia boleh hidup dekat sana? Mungkin kata, bangsa jin ni mungkin ada di tempat saya bang katanya. Dia memang banyak tempat dia ada. Cuma kadang-kadang jin ni, dia memerintah sesuatu makhluk lain. Contohnya dia memerintah hantu raya. Dia memerintah lah. Dia macam, dia jadikan hantu-hantu ni sebagai satu belaan haiwan dia tau. Macam kita bela kucing, bela anjing, bela harimau, bela dinosaur kan. Macam dinosaur tiba-tiba bang. Mana tahu kan. Hebat manusia ni kan. Jadi dia membela benda tu. Dia bela hantu raya, dia bela Pontianak, dia bela pocong, dia bela benda-benda ni semua. Sebab diorang ni, makhluk-makhluk ni kan, diorang bela sebab apa tau? Dia punya kuasa dan juga sihir dia boleh digunakan. Pasal tu dia bela. Tapi abang belum buat kajian dulu kenapa dan cara macam mana dia bela tu. Abang boleh buat kajian lah. Pasal benda tu nak kena masuk alam lain. Jadi buat masa sekarang ni abang cuma buat kajian tentang kehidupan dia, cara penghidupan dia. Kalau macam masak-masak pun serupa. Pergi buat paranormal pun tengah-tengah hutan boleh bau orang masak kari kan. Betul tak? Bro. Pak boleh menjerit. Siapa pula masak apa pula goreng-goreng kari ni, cakap. Cakap Pak berani kau, cakap. Tapi itulah, kadang-kadang kita punya kajian ni mungkin ada kesamaan kepada pengalaman masing-masing. Abang cuma nak bagi tahu je lah kan, menambah sedikit. Apa yang dialami oleh kita semua sebenarnya, hukum alam tu memang ada lah. Dia bukan hukum tapi memang benda tu ada. Jangan kita tak percaya, sudahlah. Tapi kadang-kadang benda-benda ni tidak mengganggu sebenarnya. Apa yang kita rasa adalah kita rasa macam tak selesa. Itu je. Betul tak? Betul. Kita rasa macam tak selesa sebab ada sesuatu yang kita rasa menyeramkan. Apa benda yang menyeramkan pun mula-mula dulu abang pun rasa takut juga. Tapi rasa bila kita dah buat satu kajian, rasa
Apa perlu takut Dia tak ganggu kita pun. Dia cuma macam kita ni ada kelebihan. Manusia ni Allah jadikan kita satu kelebihan, iaitu kita boleh merasai benda yang gaib. Itu satu kelebihan. Jangan kita terlampau layan sangat rasa takut lah. Betul. Pendapat saya lah. Itu betul. Tapi perasaan manusia ni memang tak boleh lari daripada takut. Kalau tak ada susah juga. Azimat kata. Betul. Memang kalau kita terlalu takut pun tak boleh, terlalu berani pun tak boleh. Contohnya lah kita nak terkencing kat tepi hutan ni, nak cari rumah tempat kencing tak ada. Habis nak mana nak kencing? Nak balik pokok kan? Kalau tak ada rasa takut, dah boleh join solo ambush. Solo ambush tu pun kawan-kawan kami juga tu. Betul. Mula-mula perjuangan kami juga dulu. Dia memang mula-mula lah solo ambush ni. Memang seronok. Banyak jugalah kajian yang abang dapat, tapi alhamdulillah selama ni ramai yang minta pandangan lah. Abang cakap teruskan aja lah. Tapi ada sekarang ni yang mana yang kita nak bincang itu hari pasal apa, geng-geng paranormal yang buat prop lah apa yang macam abang cakap tu. Tolong clearkan sikit lah apa yang dia orang buat tu. Benda yang mengarut lah. Kalau nak berlakon betul-betul lah. Jangan buat real punya jadi berlakon. Betul tak? Betul bang, betul. Saya setuju dengan apa yang abang cakap tu. Biar benda tu betul real lah. Jangan kalau cakap tak ada lah. Macam abang pun. Tanyalah Rahmat tu. Abang cakap, "Okay Mat, kau tengok aku punya abang punya ni macam mana?" Kata, "Okey bang," kata. Pasal cakap benda tu dah tak ada, memang tak ada lah. Tak ada lah. Kalau macam contohnya lah, ada orang kena rasuk masa tu lah kan. Time abang punya tu, abang punya team ada seorang kena rasuk. Cakap, "Aku tak rasa pun hantu masuk dalam badan kau. Kenapa kau jadi macam ni? Kau bangun?" Ya, bangun. Dia bangun. Okey pula. Jadi maksud, apakah perkara yang kau nak sampaikan sebenarnya dalam live ni? Kau buat macam ni. Aku tak suka cakap. Aku cakap kalau benda tu betul. Jangan nak menipu. Pasal benda ni yang kita buat kajian ni untuk kita bagi tahu dekat dia orang. Benda ni memang susah nak nampak. Kita boleh rasa, kita tak boleh nampak. Tapi ada certain manusia yang dianugerahkan boleh nampak. Alhamdulillah. Mungkin dia boleh info atau bagi info kat kita lah. Dia orang tengah nak kena rasuk betul-betul kot baru ada akal. Okey, okey bang. Sebentar ya bang sekejap aja bang. Okey, cerita pasal rasuk ni kan. Saya nak tanya juga soalan pada Wan Tiger. Wan? Ya, ada. Teruskan. Okey. Wan. Okey, sekarang ni apa ni nak tanya pada Wan lah kan. Ini tentang pendapat pada Wan Terima kasih Rashid Salim. Apa ni pendapat Wan. Macam mana Wan nak detect orang yang kena rasuk ni, dia sebenar-benar kena rasuk ataupun dia ni memang mengada-ngada saja buat. Macam mana Wan nak detect dia Wan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak kenal pasti seseorang tu kena rasuk secara real ataupun tidak, pertama, dia tidak akan mengalami sebarang kesakitan. Betul? Dia tak akan mengalami sebarang kesakitan. Benda pertama yang selalu kita akan buat, try lah ambil satu jarum ke apa ke, cuba cocok kat kaki dia. Kalau manusia biasa, kita ambil jarum, kita cocok kat tapak kaki, tindak balas dia akan ambil 0.01 saat. Betul. Kalau saya lebih daripada tu, melekat dekat sini. Tapi untuk orang yang betul-betul kena rasuk, bila kita cocok jarum tu, tindak balas dia memang tak ada. Kosong. Itu salah satu Kosong. Saya setuju. Sebab tu kalau kita nak mengenal pasti, nak mendeteksi satu-satu kerasukan, kita akan bagi dia rasa sakit dulu. Cubit ke, tekan benda tempat yang paling sensitif lah. Tapak tangan kita ni antara ibu jari dengan jari telunjuk ni, kita ada satu
daging yang lembut kan kat tengah ni kan. Kita tekan ni kuat-kuat. Tekan kuat-kuat. Dia takkan rasa sakit. Kalau dia menjerit sakit-sakit, tu bukan dia. Tapi Wan, kalau dia tengah meronta-ronta tu, bila masa pula kita nak cocok tu? Kalau cucuk, kalau meronta memang tak boleh lah. Contohnya, salah satunya kalau kita guna kaedah dia, kadang nak cari jarum memang tak sempat. Okay. Pertama adalah cari tempat-tempat yang sensitif untuk dipegang. Wan, apa kata cadangan abang? Cubit dekat perut dia. Pun boleh. Kat tepi perut dia tu. Biasa abang akan buat macam tu. Boleh. Masa abang buat rawatan, kalau tengok dia lain macam, abang akan cubit perut dia sebelah kiri. Sebab atau sebelah kanan. kaedah, sebab macam Abang Azri pun, Abang Azri pun ada cakap kan, ini kaedah dan juga cara orang yang berbeza-beza. Betul. Saya pernah terangkan dalam live saya, kaedah merawat ni kita tengok pada perspektif daripada orang tu cara dia merawat macam mana. Betul. Saya gunakan kaedah yang saya akan bagi orang faham, awak daripada Kuala Lumpur nak ke Johor Bahru, seorang ikut highway, seorang ikut jalan dalam, tapi awak temu tempat yang sama. Ya. Okay? Betul Wan. Saya gunakan kaedah tu. Lepas tu saya tertarik dengan satu komen daripada bawah ni tadi yang kata dia nak kena rasa teringin, nak kena rasa esok betul-betul tu. Okey, daripada apa kajian dan pengalaman saya buat untuk pengetahuan pendengar dan juga yang nak belajar, walaupun dalam masa 10 saat je benda tu masuk dalam badan korang, hampir 100 urat korang yang halus-halus semua pecah. 10 saat je. Padi ibarat 100% betul. Okey. Walaupun dia masuk dalam masa 10 saat je, dia masuk kau raung kan. Tapi urat korang dalam badan korang ni, urat-urat halus semua dah mula pecah. Betul. banyak Okey. urat halus kita pecah. Sebab tu kita tak galakkan ada sebarang isu kerasukan. Sebab apa? Sebab dia merosakkan tubuh badan korang pertama. Kedua, tubuh korang menjadi rosak. Akan jadi rosak. Itu yang bila ada sampai masa yang kalau kerasukan yang terlampau lama ni, dia akan memberi kesan kepada pemikiran kita, dia akan memberi kesan kepada perasaan kita. Bukan jangka masa yang pendek, kemungkinan akan seumur hidup. Betul. Setuju. Tengok tu menakutkan lah Macam isu yang masa yang Abang Profile cerita yang pasal gangguan tu, saya setuju dengan Abang Azrin cakap, sebab makhluk jin ni memang ada tempat-tempat dia tinggal dan mereka ni berkongsi alam dengan kita. Okey, kalau kita patah balik dan apa yang saya belajar dan apa yang saya faham, saya cuba sampaikan. Ini mungkin ilmu baru untuk yang mana baru dengar. Okey. Apa yang saya difahamkan, dahulunya alam jin ni adalah nyata seperti apa yang kita nampak macam manusia biasa. Tetapi di atas permintaan anak lelaki daripada Nabi Adam untuk pisahkan alam ghaib dan juga alam nyata, maka mereka ni mereka tidak dinampakkan oleh mata kasar kita sampai ke hari ini. Okey, dan sebab itulah apabila kita berjalan kat mana-mana pun kita rasa selamat. Kalau andai kata anak Nabi Sulaiman tu tak minta untuk pisahkan alam ghaib dengan alam nyata ni, kita rasa kita nak jalan kat luar pun susah. Nak tidur sebelah pun ada orang teman. Sebab dia terlalu ramai kan. Ya, sebab dia terlampau ramai. Okey, lepas tu daripada segi gangguan yang Abang Fai kena dekat resort tersebut, apa yang saya faham dalam apa yang saya belajar ni, tak payah cerita rumah yang tinggal bertahun-tahun. Katil yang kita tidur tu kita tinggalkan dalam masa 10 jam pun dah ada jin yang baring. Allahu Akbar. Dalam masa 10 jam saja pun dah ada jin yang baring. Dia tempat tidur yang sama. Ya. Sebab tu kalau perasan, sunnah Rasulullah mengajar kita sebelum baring tu kibas dulu dan bacalah apa-apa doa. Ya. Ya. Itulah asbab dan musababnya. Itulah asbab dan musababnya. Wan, Abang Azrin, rumah saya hari-hari buat macam tu. Ya, itu lebih baik. Itu lebih baik dan lebih digalakkan. Saya tanya dia kan, kenapa hari-hari ni tengok katil tak ada lah berabuk pun kan. Ini sunnah Nabi bang, dia kata. Sunnah Nabi. Sebab Nabi pesan sebelum tidur baca selawat kan, lepas tu kibas-kibaskan dekat katil tu. Oh, patutlah kan untuk ni untuk mengelakkan sebarang macam benda yang dah tidur dekat
katil kita tu. Betul. Makhluk halus lah maksudnya kan. Betul. Tak payah lama, 10 jam je. Tak payah lama, 10 jam je. 10 jam pun dah ada jin yang baring atas katil kita. Bila Apa saya tak- dengar kata Apatah lagi kalau rumah yang tinggal bertahun-tahun. Apatah lagi rumah yang dah tinggal bertahun-tahun. Kan? Jadi kalau macam kes kerasukan tu, kalau korang nakkan kepastian boleh tanya dengan Abang Azrin kita kat bawah ni. Okey, yang kerasukan ni sebenarnya orang yang betul-betul kena rasuk lepas dia dah sedar, lepas kita pulihkan apa semua sebagai perawat, dan macam Abang Azrin pun ada juga pengalaman dalam bidang rawatan. Orang yang dah betul-betul kena rasuk, bila dia dah sedar, mata dia langsung tak boleh buka. Betul. Dia akan ambil masa, paling-paling sekejap pun 1 jam. Sebab dia terlalu letih. Rashid Salim pernah kena rasuk kan? Terseksa. Ya bang, kesannya sampai sekarang. Memang? Rashid, dia pernah kena. Okey, Orang- orang yang tambah. okey kan. Teruskan. Yang pasal kerasukan tu lah kan. Macam Wan cakap tu memang betul lah. Memang abang selalu kadang-kadang buat macam tu kat mula-mula dulu lah kan. Sekarang ni dah tak perlu nak sibuk pandai cari benda tu semua kan. Nak cubit-cubit apa semua. Sekarang abang tengok mata je. Ya. Dia ada 3 jenis warna yang kita nak tahu. Kalau normal warna putih. Kalau setengah daripada tu dia macam dia tak rasuk, tapi ada benda kawal dia akan jadi warna kuning. Mata dia tu, mata yang orang kena Mata yang rasuk warna tu bang. putih tu dah akan bertukar jadi kuning. Ya. Yang last kali warna merah. Warna merah ni betul-betul dah kena rasuk habis. Jadi masuk ada benda masuk dalam badan dia. Jadi mata dia tu berwarna merah dan tak boleh terkawal. Oh, dia Maksud ada tu tahap-tahap dia. kucuk lah macam mana pun. Itu sekarang yang abang buat lah, yang abang tengok. Pasal dulu kita tak faham benda-benda tu semua kan. Bila kita tengok berawatan tu kan, bila warna putih tu kan, dia ini nak menipu aku lah ni kan. Okey, tak apa, kita test. Kita test jugalah kan. Kita cubit dia punya perut kan, tepi tu. Memang melantun cakap dengan dia, jangan menipu. Tak rawat orang kan. Benda yang kau membuat ni sebenarnya sebab apa kata. Dia banyaklah benda tu yang merasuk. Wan cakapnya memang betul lah. Kalau boleh janganlah siapa-siapa yang tak pernah kena rasuk nak kena rasuk, tak payahlah. Elakkan. Elakkan. Wan cakap tu memang betul. Salah satu daripadanya urat saraf kita ni memang tak akan kembali pulih seperti biasa. Dan lagi satu, bila makhluk masuk dalam badan kita, bila dia keluar, dia akan meninggalkan satu kesan yang dahsyat, iaitu sihir yang ada pada setan tu. Itu yang menyebabkan yang macam Wan cakap, dia akan merosak, sihir itulah yang akan merosak urat saraf kita. Dia akan tinggal sampai bila-bila. Tak ada siapa pun boleh keluar kan. Dia berpunca daripada kerasukan, dan daripada kerasukan tu korang telah membuka 1001 masalah untuk diri korang. Betul Wan. Okey. 1001 masalah yang saya boleh kaitkan sepertinya sihir, santau dan juga bermacam-macam lagi ilmu-ilmu sihir yang akan mudah untuk masuk dalam. Sebab apa? Rongga tubuh badan korang dah terbuka. Tapi Wan, ni pengalaman abang lah kan. Ramai sangat yang nak merasa suruh masukkan benda tu dalam badan ni. Kenapa Itu yang pelik tu. Kadang-kadang tu Ni Rashid Salim kata, lepas sembuh saraf kepala saya dah rosak katanya. Memang betul lah apa yang kita cakap tu, memang betul. Jadi jangan cuba-cuba nak test lah kata benda tu nak masuk dalam seronok ke tak seronok. Rasanya orang sekarang ni saya tak tahu macam mana fikiran dia kan. Kalau nak rasa, saya cuma boleh bagi satu cadangan je. Kalau nak rasa lah. Untuk rasa yang orang yang kena rasuk dalam masa 2 minit atau 3 minit, korang kena berlari pecut. Bukan jogging berlari pecut sepanjang 10 km. Lepas tu baru stop. Dia punya tahap kepenatan dia tu, kelesuan dia tu. Itulah dia. Itu jantung berdenyut tu. Lagi pecut 10 km non-stop. Habis 10 km tu baru stop, berhenti. Lepas tu berhenti terus duduk. Tengok apa-apa jadi pada tubuh badan korang. Itulah rasanya kena rasuk. Dah tu ni tak boleh buat lah Wan. Itulah masalah kita ni dah lain-lain apa. Maksudnya abang boleh pengsan tu. Tak sampai 10 km. Abang Fai boleh kot. Boleh. Tapi boleh belah lah. Kurus dia nanti. 10 kilo.
Nanti kalau aku kurus, korang tak kenal aku dah. Biarlah aku begini. Okey, kita berbalik pada isu yang berkaitan dengan yang paranormal ni semua kan. Saya kalau boleh nak korang stop lah. Korang main gunakan ayat kalimah untuk yakinkan orang benda tu real. Stop. Sudah. Cukup-cukup. Betul Wan, betul. Okey. Kalau saya nak ceritakan kenapa saya cakap cukup berhentikan. Sebab apa? Sebab tahun lepas, sebelum masuknya tahun 2024 ni, siapa ada pernah baca satu berita mengatakan akan berlaku satu ribut solar menyebabkan bumi akan gelap selama beberapa hari. Okey. Dan kalau ikut pada hadis Nabi ada bagi tahu kita takkan terbit matahari daripada sebelah barat apabila bumi berlaku kegelapan selama 3 hari. So kalau benda tu betul berlaku tahun 2024, kita dah bersedia ke? Kan. Lagi korang masih nak main lagi dengan ayat suci Al-Quran untuk meyakinkan orang benda tu adalah makhluk yang korang boleh keluarkan. Dalam Al-Quran tak ada satu pun ayat yang boleh memanggil ataupun menyeru benda tu keluar. Tak ada satu pun. Betul, kecuali macam ayat-ayat yang diubah dalam tulisan Arab ni kan, yang orang sangka itu ayat daripada Al-Quran, padahal bahasa Arab yang menyeru benda tu keluar kan. Tumpan tanya, betul ke orang yang kerasukan ni kodratnya berkali ganda? Memang betul. Satu ekor yang masuk kodrat dia ibarat 20 atau 30 kali ganda dengan manusia biasa. Tengok tu. Bukan 10 20 atau 30 kali ganda. Tengok tu. Dia punya kodrat tu. Satu ekor je, tak payah banyak, satu ekor je. Sebab mereka ni ada kelebihan yang Allah ciptakan, dan kita pun ada kelebihan yang Allah ciptakan. Malah Allah lebihkan orang seperti kita ni sebagai makhluk. Allah memandang kita ni sebagai manusia ni, Allah lagi pandang kita daripada makhluk yang hina sebagai jin ni. Kalau ada setengah orang yang terasuk, ada tak yang tak dapat tidur sampai 3-4 hari walaupun diberi ubat tidur? Ada betul. Tidur Memang betul. Itu pun pernah kena juga. Ada yang pernah kena. Yang solar storm tu saya tak setuju, melainkan dalam hadis pakai kegelapan beberapa hari sebelum terbit matahari dari belah barat. Yang itu kita tak pastikan, tapi hadis ada bagi tahu matahari tak akan terbit daripada sebelah barat apabila bumi berlakunya kegelapan beberapa hari. Tapi andai kata kalau betul lah benda tu berlaku, persediaan kita ni macam mana? Itu je, persediaan kita macam mana. Dan dalam Al-Quran pun dah ceritakan Israel akan melakukan kerosakan di bumi Palestin sebanyak 2 kali. Dan sekarang pun dah berlaku 2 kali dah. Dah berlaku 2 kali dah. Saya pun dah cerita dalam live saya cakap dengan penonton saya dan pendengar saya cakap dengan diorang, percayalah kalau diorang dapat berjaya ambil Al-Aqsa, diorang akan tawan Madinah dan Mekah pula. Mesti diorang akan ambil. Confirm. Sebab tu kadang kita ni kena fikir balik, persediaan kita ni macam mana. Sebab tu dalam dunia paranormal ni saya tengok masih lagi ada yang menggunakan ayat Quran. Korang tahu tak, dalam dunia paranormal ni, Wan Iman korang baca bismillah je dekat kawasan tu dengan yakin pada Allah, habis. Jin semua lagi. Betul. Semua jin lagi. Jin pun tak nak tengok muka korang. Betul. Madinah dan Mekah terpelihara. Itu janji. Ya, Madinah dan Mekah terpelihara. Sebab tu kita kena sentiasa doa, minta Allah turunkan bantuan, para bantuan kepada mereka ni untuk diberi keselamatan. Betul. Saya macam mana pun saya akan rujuk pada Al-Quran dan juga hadis. Sebab dalam situ tu buku manual kita. Dan Allah dah ceritakan dah A sampai Z apa yang ada dalam tu semua. Allah dah ceritakan dah. Sebab tu saya suka galakkan orang yang mendengar ayat-ayat Quran ni, korang baca terjemahan dia sekali. Sebab dalam terjemahan tu ada cerita yang dia nak sampaikan kepada kita. Tu yang menarik. Saya lagi suka bila dapat macam tu. Bro Fai, Alhamdulillah rumah saya dah bebas dari gangguan hari tu. Alhamdulillah. Okey. Yang mana ada gangguan dalam rumah, saya sedekahkan sedikit dan saya ijazahkan
satu ayat untuk korang amalkan dekat rumah setiap hari. InsyaAllah benda ni semua tak akan berlaku dalam rumah. Biasakan dalam rumah, masuk rumah dah tak ada apa-apa aktiviti sambil-sambil duduk tengok TV tu, baca Al-Baqarah 285 dengan 286. Amalkan benda tu. Benda tu akan keluar. 100% akan keluar. 285, 286 Nanti saya akan saya akan rujuk dekat dekat ni. Boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah selalu Dia apa tu? Boleh ke saya cerita kisah seram saya bila saya cerita dekat kawan-kawan saya semua tak percaya. Amal. Boleh amal. boleh ke saya nak naik boleh lah. Boleh naik. Silakan. Tekan button request. Macam mana bunyi surahnya berwan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. La nufarriqu baina ahadim min rasulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu bunyi dia. Ya, nama surat ada. Tadi ada siapa tadi nak naik kotak tadi? Kin Kin yang nak naik tadi. Boleh. Naik boleh, naik je. Tak ada masalah. Sana apa ni? Button request. Amalkan, korang boleh amalkan. Mana yang kata rasa rumah ada macam ada benda lalu ke, ada benda menyinggah masuk ke, ada gangguan dalam rumah ke, korang amalkan je benda tu. Slot macam mana nak naik? Tak boleh, apa naik je, tak apa. Dia ingat tak ada kotak kosong. Naik je, nanti dia akan bagi kotak lah. Naik je. Tekan je mal. Jangan tunggu slot. Tak payah tunggu slot. Slot memang lambat buka. Profile tak minat slot. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya kenalkan diri saya dulu Okey, boleh. Okey, nama saya Muhammad Daniel. Saya bekerja sebagai security belah malam. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Bila saya nak ceritakan dekat kawan saya ni, dia tak percaya. Tempat saya rehat ni, saya macam mana nak balik game dulu ni? Sekejap. Okey, bila saya cerita dekat kawan saya yang saya diganggu oleh jin, dia tak percaya. So tengok kawasan dekat sini pun agak seram, tapi bagi saya tak seram pun sebab saya tak pernah rasa. So okay, malam semalam adalah malam pertama saya dirasa oleh dikacau oleh jin ni lah. Okey, ni tempat saya rehat lah. Nampak gelap lah kan. Gelap. Ya. Macam ada tikar sejadah ke? Bukan, itu macam cadar si buat baring. Oh, cadar. Pukul 4 saya akan tidur kat sini dah. Tapi semalam, hari tu pukul 4 saya kena tarik sampai kat ujung sana. Bila saya cakap, dia tak percaya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya tak tahu saya ngigau ke apa. Bila saya buka mata, saya dah kat sana dah. Baju saya semua dah kotor. Tak mungkin lah saya ngigau. Saya tidur tak sampai setengah jam. Masa kena tarik tu tak sedar lah. Tak sedar. Tahu tu saya kat sana, baju saya dah kotor. Allah. Saya tak tahu lah ni jin apa ni kan. Lepas tu sebelum pukul 5 saya keluar, saya masuk dekat kawasan sini untuk buat ronda. Okey. Kat sini kadang-kadang tak ada lain. Okey. Saya nampak satu bayang hitam yang melekat kat dinding ni. Melekat kat dinding. Terus tu ke sana, laju. Terus ke sana. So saya tak berani nak pergi lah sebab benda tu pun dah buat saya cuak. Sebab saya tak pernah rasa. Bila saya kena, tu saya rasa cuak.
Awak tunjuk tempat rehat awak tadi pun dah ada yang hitam duduk dekat awak punya tempat tidur tu. Sebab tu sampai sekarang ni saya dah tak berani nak tidur kat sini. Bila saya cerita dekat pegawai saya, semuanya dia orang gelakkan saya. Saya cakap, alamak. Dia kata saya ngigau lah apalah. Wan cakap ni menakutkan lah. Relax lah. Takut kau dia. Tapi saya tak takut pun. Cuma itulah sebab perasaan pertama dikacau oleh jin ni. So macam itulah saya rasa. Tapi tu lah tengok. Ini dekat TRX pasal TRX. Lapor. Ada Itulah yang kata, sebab aduh Ikin jangan tidur lah kata. dia marah saya tidur kat situ agaknya. Pukul 4 tu. Bukan pukul berapa sebab saya punya rehat saya memang pukul 4. Tapi kat sini memang memang tak boleh belah lah. Sejak kena kacau tu saya memang tak datang sini, saya tutup. Kin, sebenarnya boleh tidur kat situ, takkan dengan gangguan. Macam yang Wan cakap tadi lah. Sekurang-kurangnya tempat yang sebelum kita tidur tu kebas dulu. Kebas tempat tu, cakap dengan dia aku nak tidur sini. Tak salah pun. Ya betul. Sebab itulah dia kita sebenarnya tempat yang sama penghidupannya. Mungkin kerana dia dah lama duduk dekat situ. Jadi dia ada peluang untuk permulaan tidur. Dia cakap, pukul 4 aku nak tidur sini, kau keluar tempat lain boleh? Dia cakap, aku nak tidur sekejap. Jadi kemungkinan kalau dia dengar apa yang kita cakap, faham dengan tak faham je lah. Kalau dia faham, dia akan keluar kat situ, ambil masa 2-3 jam nak tidur kan. Kalau dia kata, dah lebih dah ni, tu dia angkut lah kita. Dia angkut kita ke tempat lain. Dah lebih-lebih ni Jadi sebenarnya tak payah takut. Pasal dia tak ada ganggu apa-apa pun. Dia ada tunjuk kat muka tak ada. Dia ada mungkin dia bengang saya tidur kat tempat dia tu. Tu mungkin time dia nak tidur. Kau tak datang. Awak tidur tempat dia main, tempat dia duduk berehat. Macam mana? Awak dah tidur, macam mana aku nak duduk ni? Budak ni duduk tempat aku pula. Tepi lah aku. Dia tanya ke belakang sikit, aku nak duduk depan. Betul. Ya tak ya juga kan. Tapi itulah perasaan pertama saya bila dikacau oleh dia lah makhluk asing pula, makhluk halus ni. Salam Sarahani. So agak cuak lah, agak takut lah masa tu. Tapi tak demam lah. Tak apalah, okey je tu. Sebenarnya tak ada apa gangguan pun. Dia tak dia tak angkat keluar pun sampai ke depan tu tak ada. Dekat dalam dia tak kisah. Tapi lain kali kalau tidur situ, kau cakap dengan dia, aku nak tidur, kau pergi ronda jap ganti tempat aku. Tukar-tukar tugas. Itulah dia. Laporan jam 3 Sabar Wan. Sabar tu. Laporan. Pagi 14.19 dalam keadaan ambil dan terkawal cuma. Tapi itulah tu pengalaman saya. Laporan. Bila saya cerita dekat pegawai saya, semua dia gelak kan, saya cakap tak ada apalah kau ngigau tu. Saya rasa sakit hati lah. Macam mungkin dia orang tak nak takut kat saya. Mungkin benda tu ada tapi dia tak nak takut kat saya. Tak, bukan semua orang boleh terima dalam keadaan tu. Kalau cerita pun. Bukan semua orang. Itu kena ingat. Lagi satu, kemungkinan dia orang pun pernah rasa dia tak nak bagi hang takut je. Betul. Yang lari juga malam tu. Kita ambil benda yang positif je lah. Ya, betul. Buatkan jadi satu pengalaman yang hebat dalam hidup tu je. Ya tu, selalu dengar cerita kata dekat surau kan. Ini kena tarik dekat dalam terowong ni. Itulah tempat yang dia selalu ada. Okeylah, saya nak cerita tu je. Rasa terluar jugalah pasal ni kan daripada sakit hati. Nasib baik dia tarik pergi ke belakang sikit. Kalau dia angkat bawa ke keluar kat parking lot, lagi nanya. Ya betul. Tengok CCTV nampak. Tadi nama tadi apa? Daniel Ya Daniel. Terima kasih banyak Daniel di atas perkongsian. Pengalaman pengalaman hebat. Daniel dah dapat dia punya jawapan daripada Wan dengan Abang Azrin Ya, terima kasih juga bagi saya masa untuk luah pasal yang membengku dalam ni. Selamat bekerja Okey. Semoga Allah permudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan tubuh badan, okey? Amin. Amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Itu dia. Perkongsian daripada ni. Okey, Wan dengan Abang Azrin. Dah pukul 3 kan. Saya rasa saya perlu berehat. So ada tak last word daripada Wan? Abang Azrin dulu. Daripada Wan dululah. Abang Azrin dulu. Okey, untuk daripada Abang Azrin dululah. Yalah, terima kasih untuk malam ni Bro Fai dengan Wan dapat berkongsi sama-sama kan. Dan pesanan pada abang yang terakhir, biasalah kalau dah buat live ni kan, ambil kesempatan untuk bagi nasihat pada, terpulanglah nak dengar tidak kan, kepada hunting ni, hunter paranormal ni. Betul. Kalau rasa nak berlakon, nak buat paranormal tu, buatlah berlakon betul-betul kan. Tapi jangan gunakan platform tu untuk menaikkan view tu macam satu benda yang tak sepatutnya lah dia buat. Atau tak faham nak kata macam mana. Malas nak komen sebenarnya. Sebab kita dulu buat pun yang Brofayan, kita tak pernah menipu punya. Kalau tak ada lah kan. Yang saya kata benda tu ada. Kita sendiri yang tak nampak benda. Ada masa nampak tu tak ada pula dia komen. Itulah. Jadi benda tu kalau nak belajar, alam ni, ilmu dunia ni, ilmu Islam, ilmu apalah, tak kisahlah. Asalkan boleh kita menghadapi. Jangan kita nampak, dengar, lepas tu kita lari, lepas tu kita cabar dia lagi, masuk lagi ke dalam keadaan. Itu benda yang orang cakap, ya Allah, kenapalah jadi macam ni paranormal kat Malaysia ni. Letih lah. Ya. No comment lah ni ni Bro Fai Wan. Okay. Terima kasih banyak-banyak Bro Wan berkongsi, Bro Fai terus. Ya. Okay Wan, lagi lah. Apa last word? Okay, last word saya simple je. Makhluk gaib tetap ada. Okay, kalau siapa yang kata aku tak percayalah benda-benda gaib ni, maka kamu telah pun menjadi kufur. Sebab dalam Al-Baqarah ayat 3 pun dah cakap, dia kata sesungguhnya orang yang beriman kepada alam gaib dan melakukan sedekah amal jariah. Okay, dalam Al-Baqarah ayat 3 dah dia dah cakap dah. Kalau kamu nak kata alam gaib tu tak wujud pun, kamu tak boleh cakap juga sebab Allah sendiri gaib. Betul. Allah sendiri gaib. So macam mana kalau kamu kata kamu tak percaya alam gaib, mana kamu tak percaya kewujudan Allah tu sendiri. Betul. Okay. Setuju. Jadi untuk yang mana paranormal yang dengar daripada jauh, daripada luar, daripada dalam ni juga, pada saya stop, hentikan apa yang korang buat sekarang ni sebelum apa yang korang buat tu akan makan diri korang dan keluarga korang juga. Sekarang boleh cakap sebab tak rasa, tak kena, tapi satu hari nanti korang akan kena. Percayalah cakap saya. Itu saja sebelum nak buat sesuatu kan. Betul. Itu saja. Betul Wan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada pihak Bro Fai kan, Bro Fai nak ucapkan terima kasih pada Wan Tiger dan juga Abang Azrin di atas perkongsian ilmu yang benar-benar bermanfaat kepada kita semua, ya. Semoga apa perkongsian pada pagi ini kita dapat keberkatan, ya, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita menutup tirai ni Abang Azrin, boleh tak Abang Azrin kita sama-sama baca doa Abang Azrin? Abang Azrin? Oh ya. Bang, saya nak jemput Abang baca doa penutup bang. Doa penutup ni macam doa abang sendirilah Boleh bang, boleh bang. Sebab dah malam-malam ni nak baca doa apa pun tak tahu. Jangan ke laut sudah. Jangan ke laut dah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan sekalian makhluk langit dan bumi. Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya Kau berkatilah apa yang kami buat pada malam ini, pada subuh ini, pada pagi ini. Kami menjunjung kasih padamu, Ya Allah. Semoga kami ditambahkan rezeki, tak kira rezeki apa sekalipun, sama ada rezeki keuangan, rezeki ilmu, dan rezeki kasih sayang. Sesungguhnya berikanlah kami kasih sayang yang banyak di antara kami, iaitu dalam grup Bro5. Kepada mereka-mereka yang mendengar pada malam ini, sesungguhnya Ya Allah, berikanlah mereka hidayah untuk terus hidup sebagai seorang manusia Islam. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Minta maaf bro Fai. Sebenarnya tak prepare apa-apa pun. Apa, yang penting apa ni, doa tu kan. Doa tu, kita doa macam mana sekalipun, Allah tetap mendengar dan Allah tahu kita punya nawaitu tu macam mana. Apa, don't worry Abang Azrin. So, okey, terima kasih Abang Azrin, terima kasih Wan. Terima kasih juga Abang Fai. Kita akan berjumpa Sama-sama lagi Pak. dalam siri yang lain. InsyaAllah kita ada siri yang lain nanti. InsyaAllah nanti boleh naik kotak. Boleh. InsyaAllah. Kita berkongsi saja. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.